Terus bersama kami di Radio Malaysia Melaka FM. Mel, dah waktu makan ni. Kerja juga, makan juga. Jomlah lapau ni. Lah. Hasrul, Ha? kita ni nak makan nasi ke nak makan ringan-ringan je ni? Mestilah nasi, Mel. Ni kan waktu tengah hari, bukan mengopi. Hari ni terasa nak makan nasi dengan lauk asam pedas Melaka lah pula. Alamak tuan, asam pedas Melaka. Kuahnya pekat, pedas dengan aroma daun kesum lagi tu. Tambah pula dengan bunga kantan. Aduh, Mel. Dah terliur ni. Jomlah. Asam pedas Melaka. Dah macam depan mata kita dah ni. Apa lagi, jomlah. Tapi kita ni nak makan kat kedai ke nak tapau ni? Lebih baik kita tapau. Makan kat pantry pejabat. Lagi seronok, lagi selesa. Sambil makan, kita boleh dengar Melaka FM. Waktu tengah hari ni, kita ada DJ Yat Melati. Ataupun kita ada DJ Puja. Ramai lagi lah. Tentunya di Melaka FM mempesonakan kita semua. Asam pedas sungguh istimewa, indah berkilau merah warnanya. Ikan pari 9 keli, kembung 3 ada, daging tender pun juga ada. Asam pedas mendidih, meletup pisang berpeluh tepung, meleleh-leleh. Melaka FM 102.3. Melaka FM 102.3. Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda yang baru saja bersama dengan kami. Sekarang ini jam 2.30 petang. Sekarang ini kita ada seleksi konti radio bervisual, di mana sekarang ini anda boleh saksikan Rai dan juga tetamu jemputan iaitu Mr. Cedric Tan, iaitu pakar rujukan masyarakat Baba dan Nyonya Negeri Melaka. Assalamualaikum Mr. Cedric. Khabar baik di sana. Orang kata, kalau orang Baba kata khabar baik. Khabar baik. Ya. Oh, macam bunyi dia macam apa? Khabar ya? Mr. Cedric. Ada banyak sikit ni orang kata ni. Ya, baik. Mr. Cedric, yang kita faham merupakan pakar rujukan. Bila bercakap saja mengenai Baba dan Nyonya, kita faham Mr. Cedric merupakan orang yang paling tepat sekali, kerana Mr. Cedric merupakan generasi ke-6 dan juga kita Melaka sinonim dengan masyarakat Baba dan Nyonya. Jadi untuk pengenalannya, sejak lebih 600 tahun lalu kita faham generasi Baba dan Nyonya ini telah wujud, terutamanya di bumi Melaka. Jadi untuk pengenalannya, selain dari di Melaka, masyarakat Baba Nyonya juga ada di Pulau Pinang dan juga Singapura. Jadi kita mulakan bicara kita hari ini, Mr. Cedric. Kita kongsikan sejarah dan juga latar belakang masyarakat Baba Nyonya. Silakan. Kalau saya nak bincang pasal latar belakang tu, biar saya bagi satu pantun dulu ya. Ya, silakan. Asal kita negara Cina, Nusantara jadi tanah kita. Serap budaya pelbagai bangsa, jalma di sini, panakan Baba. Ya. Wow. Itu pasal kita ni sungguh pun dari segi budaya kita ni mempunyai amalan pelbagai bangsa dan kaum, tapi dari segi etnik dia kita masih orang Cina lah kata ya. Ya, tadi menjawab pantun. Nama Cina lah. Itulah nama saya Tan kan. Baik. Mr. Cedric menjawab pantun tadi. Pagi-pagi pergi ke Pekan. Masyarakat Baba dan Nyonya kami alu-alukan. Cewa, terima kasih. Cewa. Baik. Nanti saya balas lagi satu ya. Wow. Kalau sedut buat delima telan saja biji semua. Puan jemput saya terima, naikkan budaya peranakan, budaya Baba ya. Terbaik terima kasih. Baik, untuk pengenalannya mengenai latar belakang masyarakat Baba dan Nyonya, kita faham Mr. Cedric ini merupakan orang kata memegang jawatan kini Majlis Penasihat Tokong Cheng Hong Teng Melaka. Sebelum ini merupakan mantan Presiden Persatuan Peranakan Baba dan Nyonya Kuala Lumpur. Pengenalannya, silakan. Ya, baik. Sebenarnya asal kita dari negara China, yang paling awal datang sini kurun ke-13-14. Yeah. Tapi rata-rata yang datang sini pada kurun ke-18 dan 19 tu, mereka menjadi penetap di sini ya. Berkahwin atau juga bergaul dengan orang tempatan. Jadi bila dah kahwin dengan orang tempatan ni, orang kata si lelaki ni
hanya tahu bahasa Cina, yang orang tempatan ni, perempuan tempatan ni tahu bahasa tempatan, bahasa Melayu. Jadi kalau dah kahwin tu, bahasa yang anak dia tu kena cakap tu rojak sikit lah. Tapi bergabung kalau lah. kat rumah tu, dia kena cakap bahasa ibunda. Ibunda tu orang kata bahasa Melayu lagi kuat lah, lagi nombor satu lah, sebab kan hari-hari mak dia bercakap dengan anak dia. Itu pasal bahasa baba ni, dia banyak bahasa asasnya bahasa Melayu, ya. Tapi bahasa Melayu dia bahasa Melayu klasik. Dan cara kita bertutur sikit ada macam bahasa baku. Semua A dia tu ujung dia A. Macam saya ni, nama saya Cedric Tan, bukan nama saya Cedric Tan, nama saya, ya. Itulah uniknya. Jadi ada perkataan juga yang kita pinjam macam dari Jawa, macam cangkir, kepiting, yang ni kuping. Jadi bila dah campur, ya, jadi kadang-kadang orang tak faham, ya, kenapa kita cakap bahasa Melayu tapi bukan bahasa Melayu, ya. Jadi kita kena tengok asal kita, ya. Sebab kita ni datang masa tu bila berkahwin campur. Jadi bahasa yang kita cakap bila kita bergaul tu memang sudah macam bercampur lah, ya. Ya, betul. Mr. Cedric. Jadi saya. Baik, sebelum ini kita lihat saluran TV1 tu utamanya sering menyiarkan drama-drama sebabak. Orang kata baba dan nyonya ni pasti ramai yang rindu sekarang ini. Jadi untuk kita mengimbas kenangan pertuturan baba dan nyonya itu sendiri, jom kita saksikan tayangan video khas untuk anda. Terus setia bersama kami Melaka FM mempersonakkan. Oh, kata Cik. Tu pergi mana? Kau pergi ciuman sekejap. Ayah perut kau sakit. Tak apa makan. Tu pergi ciuman tadi dah pakai cakap licin. Kau tahu licin punya ciuman tu. Pakai. Kan kelinci mati sikit. Betul. Tapi bicak lagi. Makan dah. Baru sedap. Lama kau tak makan nyopiang. Piang. Orang kacil datang kau order. Yalah, kita tak boleh MC tu. Makan dah. Makan. Pakai apa jari? Sesuap kat sini. Hari ni boleh bertindih dua. Kalau ni satu serampak. Cakap pasal siapa? Lu tak sampai bawa kesihatan. Ada. Lu sampai sampah berapa kali? Ayalah, lu selalu lupa-lupa. Ada kau usah cuci siap, usah bersih. Habis kau jemur kat cincin. Belakang tu semua kau taruh kat kat KIA sana. Habis dekat PE tu apa? PE tu bukan. PE tu siap tang terigu impek ni. Hai, nasi kau ingat sih? Asal si gila ni kasih kau kecil. Habis mana buat kau punya pergi Belanda? Kamu gilakan kita. Kamu sialah. Buat apa yang artis tu simpan dulu. Ini tahu kau tak mungkin banyak-banyak lah. Tak mungkin banyak. Tak kuasa kau. Kau langsung mintakan lu order kau lagi 20 siap tang sini. 20 kau nak beli kau? Wah, sini tak mungkin kalau dia angkatkan sampai 20 apa? Tepoci. Alah, tepoci lagi. Lu dah angkat order kan? Lu tak tahu makan lu tolong kau bikin. Tak boleh. Depan bagi isi kau saya tu bikin. Kalau kau tak tahu kau tak akan. Jangan masak lagi nanti tak jatuh kau je. Itu dia meriah sekali. Kalau kita lihat tayangan video pertuturan masyarakat baba dan nyonya, ada yang faham, ada yang macam Rai sendirilah, ada yang tak berapa faham. Jadi boleh Mr. Cedric kongsikan keunikan bahasa selain daripada campuran, selain daripada bagaimana baba dan nyonya ini masih budayanya masih dapat dilestarikan sepanjang 600 tahun ini. Saya rasa paling penting, ya, bila kita bertutur tu kita mesti faham apa maksud perkataan yang kita gunakan. Contohnya dalam sketsa tadi tu yang diwatakkan oleh Bibi Lanio dan Bibi Cap Nio dari kumpulan Sri Panggung. Mereka menggunakan asasnya bahasa Melayu kan, tapi dari segi objeknya, sebab kita ni saya kata dulu tadi bahawa yang leluhur lelaki dia tu berasal dari negeri Cina dan kita ni biasa datang daripada daerah Hokkien. Jadi banyak perkataan yang kita guna tu Hokkien, ya. Jadi itu pasal macam siap tang, pak i, terigu impek tu bahasa klasik, ya. Bahasa klasik Melayu, kuih Belanda. Jadi kita gunakan di rumah ni sebab kita dah biasa, dan bila nenek tu dah turunkan pada kita dah hari-hari, tahun-tahun, dia kata, oi, jangan lupa tahun ni kita punya temaru mau bikin kuih Belanda. Jadi bila kita dah, orang kata dah tiap-tiap kali dah dengar, memang dah masuk otak kita. Jadi bila kita bertutur pada orang yang lebih muda pun, kita akan cara tu juga kita akan turunkan kepada mereka. Jadi itu dari segi itu kita boleh lestarikan bahasa baba kita ni. Ya, paling penting ialah orang tua-tua kita ni mesti
turunkan dan bercakap lebih pada budak-budak muda sekarang. Ya, betul. Itulah peranan sebenarnya generasi pelopor seperti Mr. Cedric untuk turunkan budaya ini kepada generasi muda khasnya. Jadi Mr. Cedric, masyarakat bapa dan nyonya ni kita faham mahir berpantun, mahir berdondang sayang, terutamanya mereka yang aktif dalam bidang kesenian seperti Mr. Cedric. Jadi bagaimana kemahiran ini dapat diwarisi ataupun apa inisiatif yang dilakukan oleh pihak Encik sendiri dalam mewarisi kemahiran ini kepada generasi muda khasnya? Masalah bagi saya ialah dulu bila saya nak belajar dondang sayang, saya terpaksa belajar sendiri ya. Yeah. Saya gunakan kaset masa tu, duduk dengar bila nak masuk rentak lagu, bila nak kan dondang sayang sebab mula je dan bila nak masuk baris ketiga tu memang susah kan. Baris kedua tu memang susah sebab dia punya ritma dia lain sikit. Jadi kalau kita terlepas dah lagu dondang sayang tu habis. Ya. Jadi kena biasakan diri. Jadi apa yang saya cuba buat ialah dulu bila kita buat macam convention di Negeri Melaka, saya cuba ajar macam mana budak-budak muda, ada 2 budak tu lebih kurang umur dia 12 tahun. Saya ajar dia macam mana nyanyi dondang sayang. Lepas tu macam mana nak masuk ritma dia, macam mana nak ikut nada dia sebab nada dondang sayang ni memang tinggi. Bagi lelaki tu okey, tapi yang perempuan tu bila dia nyanyi dia kena pakai oktav yang tinggi. Jadi suara dia nyaring sekali. Yeah. Kalau kita nyanyi yang oktav rendah tu alah boring lah. Orang kata macam tak hidup lagu dia. Jadi kena latih, kena bagi orang kata pupuk mereka, ya, encourage mereka nyanyi lah. Ada kali nangis tapi bagi lagu gula, kata nak buat ajak keluar makan. Bagi gula-gula. Okay. Kita yang besar pun suka gula-gula je Mr. Cedric. Budak-budak. Ya, betul. Baik, Mr. Cedric, sebentar saja lagi kita akan kupas lagi mengenai masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka. Jom kita dengarkan lagu khas untuk Baba dan Nyonya hari ini. Ini dia untuk anda, Nyonya Pakai Bunga Pakai FM. Nyonya pakai bunga, bunga cantik warnanya, dari jauh harum baunya, membilang Nyonya mendatang. Nyonya pakai bunga, hari pun sudahlah petang, dari jauh harum baunya, Nyonya yang pakai bunga. Nyonya, hai memang begitu, bikin hati jadi tak tentu. Kalau pandang mata tak jemu, bikin hati jadi keliru. Nyonya pakai bunga, bunga cantik warnanya, dari jauh harum baunya, si Nyonya yang pakai bunga. Inilah lagu pakailah bunga, Nyonya yang pakai bunga. Memang begitu, bikin hati jadi tak tentu. Kalau pandang mata tak jemu, bikin hati jadi keliru. Nyonya pakai bunga, bunga cantik warnanya, dari jauh harum baunya, si Nyonya yang pakai bunga. Inilah lagu pakailah bunga, Nyonya yang pakai bunga. Itu dia Mr. Cedric, Nyonya pakai bunga.
Memang pakai bunga nampak berseri. Wah. Mana pergi pun harum sekali. Wah, itu pantun tu Mr. Cedric. Terbaik. Baik. Kita meneruskan soalan hari ini mengenai masyarakat Baba dan Nyonya. Difahamkan ada kuih tradisionalnya. Memang. Jadi memang boleh. Ada kuih. Boleh Mr. Cedric kongsikan apa Kita istimewanya? ada macam-macam kuih ya. Kuih tahun baru, kuih basah, ada juga kuih tahun baru tu memang kuih kering ya. Tapi kuih basah tu macam kuih hari-hari lah. Kuih hari-hari tu macam kuih genggang, galing galo, apam balik, kuih kosui, ya kuih putu tegal. Putu tegal ni sebenarnya kuih Portugis tapi orang kata kita pun minta mengair lah rakyat Malaysia kan, semua pun boleh lah kita buahkan sekali ya. Macam kuih tahun baru tu, kuih kering tu macam kuih bangkit, kuih Belanda tu kuih kapit lah ya. Ya, betul. Jadi ada unsur-unsur Melayu lah di situ ya. Memang banyak bercampuran. Kadang-kadang macam kuih harian macam dari Portugis pun pangsusit pun ada. Jadi maka ni memang orang kata dia punya budaya ni sampai orang kata dah masuk etnik lain. Jadi semua pun dah boleh makan, semua pun dah boleh bikin. Ya. Cik Cedric boleh buat kuih apa ni? Saya pandai makan je. Sama lah kita. Tersama pula. Mr. Cedric, baik. Sebagai pakar rujukan, bila bercakap mengenai masyarakat Baba dan Nyonya, boleh kongsikan. Sebelum ini saya difahamkan. Menarik sebab saya difahamkan Mr. Cedric merupakan penyanyi dondang sayang sewaktu majlis perasmian Sukan Si ke-29 pada tahun 2017. Jadi boleh kongsikan sedikit ataupun nyanyi sedikit lagu dondang sayang yang dinyanyikan pada tahun 2017 tu? Pantun dia saya tak ingat dah lama tapi mungkin saya boleh nyanyi pantun macam ni lah. Ya, silakan. Pulut dicelup biru telang, mau diimpit si pulut tekan. Pulau Pulut dicelup biru telang, rasa cukup warnanya terang, alat undang sayang. Warna terang. Tengoklah cantiklah makan, tak sanggup makan. Wah, masuk. Baik, terima kasih. Sikit lah. Tak ada lagu ni susah nak masuk key dia. Kan, betul-betul. Tak apa, nanti itu segmen seterusnya, Mr. Cedric. Baik, difahamkan selain daripada itu, selain daripada menyanyi ataupun orang kata membawa imej masyarakat Baba dan Nyonya ini, mungkin Cik Cedric boleh kongsikan apa sepanjang COVID-19 ni kita faham segala aktiviti terjejas, itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi mungkin apa program yang boleh dikongsikan sepanjang COVID-19 ini yang dilakukan oleh pihak Cik Cedric sendiri? Bagi saya lah, saya ni, kita banyak gunakan perkongsian secara sesawang internet lah. Biasa kita buat macam webinar, juga demonstrasi. Jadi banyak kita gunakan sejak bulan Mac tahun 2020 lah. Jadi banyak yang kita kongsikan. Kadang-kadang tiap-tiap minggu orang kata dah duduk kat rumah tak apa buat dah, tiap-tiap hari minggu tu boring kan. Jadi kita katalah tiap-tiap minggu kita jumpa. Jadi untuk 10 minggu berturut kita buat webinar lebih kurang sejam setengah, berkongsi topik-topik berlainan. Lepas tu ada kali juga saya minta teman-teman saya tu katalah okeylah buat sikit-sikit cerita, kita ni tengok cerita sikit kat dalam sesawang macam tadi punya bibik dua orang tu. Jadi dia buat cerita sikit. Lepas tu bagi saya juga kita banyak juga berkongsi orang kata ilmu dan buat rujukan dengan teman-teman saya dan juga yang pakar dengan tokoh-tokoh di Singapura dan Malaysia. Jadi banyak orang kata kita tukarlah fikiran dan pengetahuan je lah. Ya, untuk akan datang ni mungkin Mr. Cedric boleh kongsikan untuk aktiviti akan datang ni macam mana kami ni nak tengok mungkin ada tayangan video ataupun teater untuk daripada pihak masyarakat Baba dan Nyonya seperti mana kita lihat drama tadi.
Diharapkan ialah khasnya di negeri Melaka ni, sebab Melaka ni orang kata memang kubu kuat komuniti Baba Nyonya. Jadi kita harap tahun depan bila PKP ni dah berakhir, kita boleh buat macam pementasan sama ada musical, choir ke, sketsa, juga mungkin pertandingan macam lagu-lagu tradisi. Jadi macam kalau kita gunakan cara macam tu, kita boleh cungkil bakat-bakat baru. Dan juga kalau kita bawa ni ke sekolah menengah dan sekolah rendah, mungkin kita juga dapat cungkil bakat baru daripada budak-budak lagi ya. Jadi betul. Orang kata dapat kita buat dan juga siapkan pelapis kita lah. Jadi selain daripada itu, Mr. Cedric Rai juga tertanya-tanya, ramai sebenarnya penonton ni ada soalan-soalan yang kita dapat lihat, ada yang tertanya-tanya apa perbezaan di antara peranakan dan juga baba dan nyonya. Okey, peranakan tu macam orang kata payung lah ya. Ya. Payung besar, tapi dalam Malaysia ni kita ada lebih kurang, kalau tak salah saya 11 komuniti peranakan ya. Jadi Baba Melaka merupakan satu. Dalam Melaka tu dah ada 3 dah. Baba Nyonya, Ceti Melaka, Portugis. Lepas tu kalau di Pulau Pinang tu ada Baba Nyonya Pulau Pinang, ada peranakan Jawi. Banyak ya? Ya, banyak. Jadi di Kelantan, di Terengganu pun ada. Jadi kalau kita campur semua tu adalah berbelas punya komuniti peranakan. Jadi peranakan tu macam payung besar, kita hanya satu subset saja daripada payung tu. Ya, jadi untuk di Melaka sendiri, mungkin Mr. Cedric boleh kongsikan apa dia kata tumpuan kita utama untuk masyarakat peranakan ni. Kita fokus dekat komuniti yang mana, atau adakah semua komuniti bergiat aktif? Saya rasa tiap-tiap komuniti tu dia ada tempat dia yang mereka berkumpul. Macam kaum Portugis tu dia ada perkampungan Portugis di bandar di ujung pasir. Macam kaum Ceti dia ada kampung Ceti dia kat Raja Berang. Tapi Baba Nyonya ni kita tak ada macam perkampungan. Dulu kita tu adalah macam kampung Belanda, kampung Belanda tu Jalan Tun Tan Cheng Lock lah, Jalan Tun Tan Cheng Lock, Jalan Gelanggang. Tu kat bandar. Lepas tu kalau kat luar bandar tu Bukit Rambai, Kandang, Batu Berendam. Tapi semua ni orang kata macam dah tinggal berasingan lah, tak macam dulu semua tinggal kat bandar. Ya. Jadi kalau dia nak berkumpul tu dia kena berjumpa macam kat persatuan-persatuan lah. Jadi persatuan tu akan anjurkan aktiviti, mereka dapat berkumpul, anjurkan aktiviti untuk dia punya ahli-ahli dan juga untuk orang yang berminat lah. Ya, pelbagai aktiviti sebenarnya dilakukan untuk apa? Untuk mengimarahkan ataupun untuk mengumpulkan kembali masyarakat. Mempromosikan. Pelbagai usaha dilakukan sebenarnya. Baik, selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Mr. Cedric. Jom kita layan lagu Nyonya Pakai Barut. Tadi pakai bunga, ni pakai barut pula. Jom layan. Melaka FM mempersoniakan. Alinga. Lai kireng lah jak kopi. Pun sui, nolang sui. Ayam tak bawa lah. Dah lagi gaduh lah. Nyonya pakai baru, Baba pakai seluar Johor. Ayam malu. Lagu ni bukannya betul-betul. Siapa cakap? Semuanya mengaruh. Nyonya tanya Baba, nak makan ikan makan kuih tiaw. Nanti jawab pula Baba, hang jangan kayau. Lalu nyonya naiklah geram, ya macam ni bubur banyak garam. Baba pun naik meradang, dia terweh bubur penendang. Nyonya jatuh pingsan, Baba mula rasa kesian. Kedua-dua baik kembali, taklah bergaduh lagi. Ya, lu jinak ni buat lah baik pula dah. Nolang-nolang langsing. Tadi bergaduh, nak ingat dah. Ayam tak faham. Apa yang lepas ni? Lu jinak sui. Cukup ya kan? Buat sui, lu sui, nolang sui ya. Nyonya pakai baru. Ayam malu.
Bapa patah seluang Johor. Ayuh nak pergi malu. Lagu ni bukannya betul-betul, semuanya mengarut. Ya Pak cakap. Nyonya tanya Bapa, Lu tanya lah. nak makan ikan makan kuih tiaw. Kuih tiaw. Nanti jawab pula Bapa, hang jangan kayau-kayau. Jangan kayau. Lalu nyonya naiklah geram. Dia masak mi bubur banyak garam. Bapa pun naik beradang. Dia terus bubur penendang. Nyonya jatuh pingsan. Bapa mula rasa kesian. Kedua-dua baik kembali. Taklah bergaduh lagi. Macam tu. Akan kena makan pun nak gaduh. Kalau orang bilang singa, maknya mereboy. Wah sayang lu. Tu dia Wah Sayang Lu, meriah betul lagu tu. Ya, Mr. Cedric? Ya, seronok dengar. Lagu tu itu macam cara atau juga orang kata model lagu lah. Model dia lagu. pakai guna yang lain. Baik, Mr. Cedric, kita teruskan. Seperti mana yang kita sedia maklum, Mr. Cedric ni banyak info, banyak pengetahuan, dah berkongsi ke sana ke sini ke Singapura, berkongsi pengetahuan dan juga kefahaman mengenai juga pernah menulis buku, ya Mr. Cedric? Tak, itu saya cuma sunting buku tu. Sunting buku masakan. Dia nyonya kebaya. Ahli-ahli saya, member-member semua tu, ahli persatuan datang, orang kata sumbang resepi nenek mereka, dan kita jadikan buku tu untuk dibuat, orang kata untuk mengisi tabung persatuan lah, Persatuan Peranakan Bapa Nyonya Kuala Lumpur lah. Inisiatif yang dilakukan lah untuk menggiatkan aktiviti itu sendiri. Baik. Memang, jadi kita harapkan resepi itu dapat kita arkibkan dan lain kali budak-budak ke siapa yang tak tahu masak tu, dia bolehlah rujuk buku masakan tu, boleh masak. Dan ada juga cerita pasal macam mana kita masak, kenapa kita masak, ya, cerita di belakang menu atau juga resepi tu. Ya, baik Mr. Cedric. Baik, kita faham budaya Baba dan Nyonya ni sangat menarik daripada segi makanan, daripada segi pakaiannya. Jadi mungkin harapan Encik Cedric sendiri secara konklusinya untuk kita dalam usaha untuk memastikan bahasa, adat resam dan juga budaya peranakan Baba dan Nyonya ini, orang kata tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Saya rasa nombor satu ya, mesti ada kolaborasi di antara persatuan dan juga persatuan dengan badan berkanun dan bukan berkanun ya. Sebab kalau kita buat seorang diri itu memang kita tak boleh buat apa-apa. Cuma orang kata impactnya kecil ya. Jadi bila kita bergabung tenaga memang saya rasa impactnya lebih kuat dan lebih jelas lagi lah. Lepas tu saya rasa juga ibu bapa juga harus jalankan tugas mereka untuk menurunkan ilmu adat resam, lisan dan secara bertulis kepada anak-anak mereka. Juga saya minta lah ya, siapa-siapa yang jadi barisan depan budaya Bapa Nyonya ni, minta lah mereka tu fakta biar betul, jangan kita potong, orang kata buat sambil leka ke, atau kita nampak cantik tapi isinya kosong kan, semua macam tu. Saya rasa itu memang akan menjahanamkan budaya kita ni. Ya, betul. Dan juga minta lah siapa-siapa yang tahu tu tolong arkibkan ilmu mereka sama ada bertulis ke atau lisan ya. Ya, itulah jadi harapan. Semua dapat tahu dan dapat kita turunkan pada orang-orang semua ya. Ya, itu harapan. Jangan orang kata jangan kedekut dengan ilmu. Ya, itu harapan pakar rujukan masyarakat Baba dan Nyonya. Baik, selepas ini terus setia bersama kami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jom layan terus bersama kami. Ini dia Joget Melaka, Melaka FM mempesonakan. Dari Naning ke Sungai Rambah, negeri bernama negeri Melaka, penuh cerita lama, sejarah kebanggaan rakyat jelata.
Panglima hang tua, pahlawan terbilang, hang cepat pula setia kawan. Dari Jasin ke Lubuk Cina, singgah beri hati tanjung bicara. Hati terpaut pada sinunya, budi bahasa tiada tandingnya. Mulut yang bising umpama murah, hati yang suci tiada ternilai. Marilah bersama menari berjoget gembira. Inilah lagunya, lagunya Joget Melaka.